Sebab telefon kecil, tak nampak. Berapa orang? Ada 6 orang. Okey, 6 orang. Okey, boleh Ada start? 6. Okey, boleh start tanya. Tapi saya terpaksa berjalan-berjalan sikit ya. Tak apa. Ini Okey, boleh start tanya. Okey. Okay. Baru habis Assalamualaikum. Hi, Assalamualaikum. So Salam. today we are going to do interview session with entrepreneur for our entrepreneur profile report for subject ETF 10303. So we are going to asking a few simple questions, which is entrepreneur background. Bahasa. Okey. Okay, so we are Background. Okey. going to ask a few simple questions. For example, entrepreneur background, company background, entrepreneur before starting the Okey. started the venture, and Okey, boleh satu-satu. Company name. Satu-satu je. okay. So saya nak tanya tentang Puan lah, tentang background usahawan tu lah. So kita start daripada nama Puan. Okey, nama Hajah Suryani binti Haji Sadri. Berumur 54 tahun. Company name IGB Training and Consultancy yang beralamat di Ipoh, Perak. Saya teruskan. Okay, so Start beroperasi. Saya berasal dari Ipoh, Perak. Perak. Okay. So Puan ada maksudnya macam Puan ada education level apa je? Okey, diploma in beauty. beauty. Okay. So next question is, macam mana Puan mulakan bisnes ni, daripada tahun bila dan macam mana? Okey, start business 2008 sehingga sekarang. IGB telah berkembang untuk beberapa cawangan di dalam negeri Perak, sebanyak 5 cawangan. Kemudian kita punya servis adalah pusat latihan kemahiran bidang kecantikan. Okay, kita melatih hampir selama since 2008 sehingga sekarang hampir 1,500 graduan yang disediakan dengan sijil kemahiran Malaysia tahap 3. Okay. So apa faktor Puan mulakan bisnes untuk melatih orang dalam bidang ni? Okey, kenapa kita buat bisnes ni? Untuk kita memberi peluang dan ruang kepada mereka-mereka yang tak layak masuk IPTA ataupun IPTS. So lepasan SPM, mereka layak masuk ke pusat latihan di bawah IGB Training lah. Seperti mana Giat Mara, College Community, itulah peranan IGB Training. Tapi IGB Training swasta. Okay. Lagi tambahan, mereka-mereka yang belajar di IGB Training adalah tajaan sepenuhnya oleh Jabatan Pembangunan Kemahiran Kementerian Sumber Manusia, yang mana mereka akan mendapat allowance sebanyak RM500 setiap bulan selama 7 ke 8 bulan. Apabila mereka tamat, mereka akan grad lah juga, akan convocation untuk sijil kemahiran Malaysia tahap 3. Apabila mereka nak sambung ke tahap seterusnya, iaitu diploma kemahiran dan juga diploma lanjutan kemahiran Malaysia. Okey. Okay. So ini ialah merupakan background daripada usahawan itu sendiri. Seterusnya kita boleh sambung untuk company background. Okay, company background nak tahu apa? Bila ditubuhkan, kita dah bagi tahu tadi 2008 sehingga sekarang. Company background, kita punya owner ataupun punya company persendirian. Okay.
pentauliahan, kita punya background company, kita adalah merupakan pusat latihan kemahiran di bawah Jabatan Pembangunan Kemahiran Kementerian Sumber Manusia. Maksudnya kita diiktirafkan sebagai college lah. Saya nak tambah satu soalan untuk bahagian company background. Nak tanya tentang bilangan pekerja yang sedia ada. Okey, bilangan pekerja sedia ada adalah seramai 12 orang dan kesemuanya merupakan wanita, bumi putera, warga negara Malaysia. Mereka mempunyai sijil ataupun kelayakan dalam bidang masing-masing, iaitu sijil kemahiran Malaysia dalam bidang seni sulikan dan tanda rambut dan juga perkhidmatan kecantikan. Okey, terima kasih. Okey. Sama. Ada lagi? Hai, Assalamualaikum. Nama saya Mak Farhan. Ada. Assalam. Saya teruskan dengan soalan saya. Soalan saya mengenai pengalaman bekerja Puan sebelum Puan mulakan syarikat. Okay, pengalaman untuk saya dalam bidang ni selama 15 tahun sebelum saya tubuhkan syarikat sedia ada sekarang. Saya juga telah diiktirafkan ataupun telah dianugerahkan pingat oleh Tuanku Sultan Perak, iaitu pingat Ahli Mahkota Perak, AMN. Ada lagi? Sebelum Puan start company ni, Puan pernah tak bekerja dekat syarikat lain untuk dapatkan pengalaman? Okey, untuk sebelum saya set up sebagai pusat latihan ni, saya bekerja dengan Jabatan Pendidikan Negeri Perak. Selama 4 tahun. Selama 4 tahun. Sebagai? Sebagai pegawai IT. Pegawai IT. Kemudian untuk IT. Okey, sebagai pegawai IT. Kemudian dalam NGO, since dah 8 tahun, saya sebagai pengurusi ataupun Presiden Pusat Latihan Gabungan SLDN Negeri Perak. Yang mana di bawah NGO saya, pelbagai pusat latihan kemahiran seperti automotif, bakery, jahitan dan juga IT. Itu NGO lah. Alright. Selepas Puan menghabiskan pelajaran diploma Puan, Puan terus bekerja yang tadi tu Ya, di Jabatan Bangunan Kemahiran, di Jabatan Pendidikan Negeri Perak. Okey, faham. Okey, seterusnya Puan ada tak role model atau idola untuk sebelum buka company? Okay, mula-mula tu untuk role model spesifik, since bidang ni tak banyak sangat orang ceburi. So saya tak ada role model yang khusus, memang tak ada. Jadi kita memang keusahawanan untuk dalam bidang kemahiran ni memang tak ada. Jadi saya memang bangun ataupun jalan sendiri. Kalau secara peribadi Puan ada? Secara peribadi tak ada, cuma ada dari segi macam kita tengok kejayaan-kejayaan seperti jutawan Irfan Hairi, macam mana dia ini, kemudian kita punya pakar motivasi, benda-benda macam tu saya follow lah, macam mana dia punya semangat, kekentalan dia berbisnes, tapi walaupun bidang tak sama, tapi kita tengok dia punya semangat, kekentalan, kecekalan. So dari yang itu saya ambil. Okey. Terima kasih. Sebab saya punya bisnes lebih kepada perkhidmatan. Bukan tak ada penjualan produk, tak ada apa. Kita bagi perkhidmatan latihan kan, kemahiran. Even sekarang universiti pun
dah terapkan TVET ni kepada pelajar-pelajar mereka, yang mana mereka cakap universiti seperti UTM, UniKL, satu student, satu skill. Dia nak student dia ada kemahiran, tak kisahlah kemahiran bidang apa. Macam tu. Okey. Okay, lagi? Aiman? You all ni bidang apa? Apa? Ambil apa? Kami logistik. Logistik. Oh, semua ni logistik Ya, betul. Ya. Logistik, lepas tu semester pertama, macam tu kan? Ya. Okey. Okay, ada lagi tak? Semua ni daripada negeri mana-mana ni? Ada Perak lagi? Selangor. Selangor. Campur. Selangor. Okey, bagus. Okey, ada apa-apa lagi yang nak tanya? Ada. Assalamualaikum, nama saya Aiman Hakim. Okey. Soalan saya, apa aktiviti keusahawanan masa mula-mula buat bisnes? Okey. Kita punya aktiviti untuk IGP training, kita ada kursus jangka masa pendek, iaitu paling pendek 2 hari, 5 hari ataupun 8 hari. Iaitu kursus-kursus seperti kita ajar buat rawatan bekam, gunting rambut, make up dan juga urutan badan. Itu kursus pendek, salah satu aktiviti kursus pendek. Kursus yang jangka masa panjang yang kita persediakan dengan sijil kemahiran Malaysia tadi, seperti bidang perkhidmatan kecantikan, dandanan rambut, kemudian seni solekan. Dia ada jangka masa panjang, jangka masa pendek untuk bidang-bidang tersebut. Selain daripada itu, IGP training juga setiap Sabtu dan Ahad kita jalankan kursus perkahwinan bersama dengan Kerajaan Negeri Perak, iaitu Majlis Agama Islam Negeri Perak. Dan kita punya agensi kerjasama kita adalah bersama dengan JAKWA, Jabatan Pembangunan Jabatan Orang Asli, kemudian Koridor Utara, kemudian Pembangunan Sumber Manusia dan juga Jabatan Pembangunan Kemahiran. Itu adalah agensi-agensi yang bekerjasama dengan IGP, yang mana mereka menyediakan dana sumbangan pembiayaan pelajar kita pada setiap tahun. Boleh saya tanya? Soalan seterusnya, masa umur berapa Puan ada cita-cita nak jadi seorang usahawan? Usahawan ni semenjak saya berumur dalam 30 tahun. Bila mana anak-anak saya semua dah masuk MRSM, kemudian masuk universiti, kita dah tak ada peluang untuk bekerja dengan kerajaan. Jadi saya cepatkan diri dengan perniagaan ataupun dunia keusahawanan. Yang mana dunia keusahawanan ni sangat-sangat best, sebab kita punya jadual, kita punya masa, kita yang tetapkan, dan juga kita punya income, berapa kita nak, kita yang tetapkan. Itu yang seronoknya menjadi usahawan. Kalau kita rasa kita nak duit banyak, kita kena kerja keras. Kalau kita rasa kita cukup setakat tu, kita tak perlulah cukup setakat tu. Itu perbezaan sebagai usahawan atau dengan dibandingkan dengan makan gaji. Okay. Soalan seterusnya, apa latar belakang mak ayah Puan? Okey, ibu bapa saya merupakan seorang petani ataupun pesawah, kedua-duanya. Itu latar belakang kedua ibu bapa. Anak-anak saya mempunyai teramai 6 orang anak. Anak pertama merupakan seorang guru. Anak kedua lulusan PhD. Anak ketiga juga anak ketiga saya seorang farmasis.
anak keempat saya pensyarah, anak kelima saya juga pensyarah dan anak bongsu saya sekarang tengah study dekat Universiti Petronas dalam tahun pertama. Oh. Okay. Terima kasih. Saya nak tengok muka semua ni lah. Tengah buat kereta. Bagus. Saya nak semua ni berjaya. Kalau sekiranya habis belajar nanti, you all record ke ni? Habis belajar nanti, andai kata susah nak dapatkan pekerjaan, anda kena cari minat dalam bidang apa jua kemahiran. Kan, contohlah nak gunting rambut ke, nak rezeki IT ke, apa jua keusahawanan. Sebab apa yang berlaku kepada anak-anak saya, walaupun dah PhD, lulusan PhD pun sangat susah nak dapat position sebagai pensyarah tu. Dia kena ada kata apa experience dan sebagainya. Tapi kalau kata dia tu hanya lulusan diploma tapi dia ada kemahiran, kan, contohnya anak nombor 5 saya, dia masuk college vocational tapi dia ada kemahiran, dia tahu gunting rambut, dia tahu make up, urut badan dan sebagainya, dia lagi boleh buat duit daripada kakak dia yang lulusan PhD. Perbezaan orang yang ada skill dengan orang yang tak ada skill. Sebab anda bila sebagai pemegang ijazah ataupun diploma, sebelum ijazah ataupun sebelum diploma, anda tak boleh lagi nak kata apa, kalau tidak ada kekosongan di mana-mana jabatan kerajaan, susah nak masuk, belum tentu boleh menjaminkan duit. Tapi kalau anda ada kemahiran, campaklah dekat mana pun, contoh kata tahu repair motor, tahu repair kereta, tahu repair aircon, tahu masak, kan, tahu gunting rambut, campaklah kat mana pun, anda boleh buat duit. Itu maksud saya. Okey, ada apa lagi? IGB juga dah sampai dekat ni. IGB juga dah kembangkan sayapnya, buka nursing home, penjagaan warga emas. Selain daripada buat latihan tadi, sebab penjagaan warga emas telah diiktiraf oleh kerajaan dari segi modulnya. Jadi kerajaan telah iktirafkan dan bagi persijilan untuk staf-staf yang handle ataupun dipanggil caretaker, yang handle warga emas tadi. Maksudnya kerajaan dah nampak ini pun merupakan satu skill. Okay. Okay, ada apa lagi? Muhammad Firdaus tak tanya pun. Selain daripada saya, adakah anda ada interview mana-mana lain usahawan? Tak ada. Oh, cari satu nama orang ni kena cari seorang je usahawan. Macam tu? Untuk satu kumpulan. Oh, ni Muhammad apa ni, macam rambut tempurung lah, cantik. Terima kasih. Boleh pula seorang rambut macam tu lah. Pesanan saya lagi, anda semua lelaki, betul? Lelaki kat ni semua lelaki kan? Betul, semua lelaki. Anda kena belajar betul-betul sebab tanggungjawab anda besar. Sebagai lelaki, perempuan itu lain. Kan? Dia pun ni kacau lah dia kami call. Hello, dengar korang? Dengar. Okay. Macam mana? Okay. Siapa ni? Daus. Okay, ada apa nak tanya lagi? Last. 1 minit je. Boleh kan 1 minit je? Lepas ni apa, buatlah karangan cantik balik. Saya cakap je kan, kalau ada siapa yang record tu, tulislah ayat elok-elok balik. Okay? Betul. Terima kasih. Belajar betul-betul ya. Saya nak tengok semua ni berjaya. Amin. Okay, ada habis lah? Belum. Belum? Belum. Siapa kata belum? Apa? Ada apa lagi nak tanya?
Tak dengar. Apakah motivasi perempuan memulakan Tak dengar. Ulang balik soalan. Daus, kurang dengar Daus. puan Siapa line dia betul-betul? Dengar puan je. Apa? Dia tak tahu pop kot. Agaknya lah. Kau pakai bahasa ni boleh? Bahasa ni. Bahasa okay you. Dah boleh dah. Kau bagi soalan kau kat aku kan. Ni tayang kat sini soalan. Itu orang baca. Apa dia soalan dia? Apakah motivasi utama untuk memulakan perniagaan? Oh, tadi tu motivasi lah seorang pun belajar tu. Okey, motivasinya jiwa kena kental. Ya. Orang cakap apa pun jiwa nombor satu, jiwa kena kental. Lepas tu kena terus pandang ke hadapan. Dia tak toleh lagi ke belakang. Untuk nak jadi sebagai seorang usahawan, dia ada dua saja. Satu berjaya, satu tidak berjaya. Dia tak ada tengah-tengah. Jadi sebab tu bukan semua orang boleh jadi usahawan walaupun dia ada duit. Sebab jiwa dalaman dia tak ada. Sebab tu banyak kalau kita tengok orang ni buat modal-modal buat bisnes tapi lepas tu tak jadi. Lepas tu tak jadi. Dalaman dia tak kuat. So kena kuat. Maksudnya dia kalau buka dia boleh terima yang hakikat yang kadang-kadang duit dalam akaun dia sampai tak ada langsung. Tu maksud dia berani. Kental tu termasuk dia berani. Usahawan ada satu masa dia memang tak ada, dia nak pusing kan, lepas tu dia naik balik macam tu. Kalau itu tak ada pada jiwa, takutlah dalam akaun tak ada duit ni, takutlah, tak boleh jadi usahawan lagi. Okay, so motivasinya jiwa kena kental, kemudian anda kena terus maju ke hadapan, dan paling nombor satu, tak perlu nak jaga orang sekeliling kita selalu dekat dengan orang-orang yang sukses. Sama juga dengan sebagai pelajar. Kalau kita nak berjaya, kita kena dekat dengan orang-orang yang rajin belajar. Kita tak boleh dekat dengan orang yang tak rajin belajar. Okay? Itu satu, tak kira dia sebagai pelajar ke, dia sebagai usahawan ke. Kalau usahawan, saya akan dekat dengan orang-orang usahawan yang berjaya. Saya tak dekat dengan usahawan yang banyak cakap tapi tak sukses. Sama juga dengan student. Kalau student, dia kena dekat dengan orang-orang, circle dia tu kena orang yang rajin, orang yang berjaya. Circle dia. Itu penting. Alright. Okay, habis. Ada lagi. Dalam perniagaan puan, banyak lagi. puan guna platform apa? Macam TikTok ke, Facebook ke untuk kembangkan lagi? Nak bagi tahu dekat semua. Okey, kita guna semua platform media sosial kita. TikTok, Facebook, Live, semua kita guna. Dan kita juga memang ada ajar digital marketing kepada usahawan-usahawan lain ataupun bakal-bakal usahawan. Baru semalam kelas digital marketing saya. Sebab tu yang saya buat masa pukul 5 ni. Kalau buat tadi, buat pukul 9 sampai pukul 4, kita penuh dengan kursus-kursus keusahawanan. Dan kita bagi kepada bakal-bakal usahawan ataupun bakal peserta-peserta kursus kita. Last, nak tanya. Dalam puan memulakan perniagaan waktu first, puan mulakan perniagaan tu dengan serius atau tidak? Mesti. Sebab kita tak nak buang masa dan kita tak nak buang duit yang kita keluarkan. Satu-satu benda yang saya buat, saya akan all out betul-betul. Kita tak ada istilah nak cuba tak ada. Buat A mesti A. Buat sampai berjaya. Okey, itu je. Semua dah tanya soalan dah. Ahmad? Tanya Ahmad. Ahmad, ni kenapa kecil sangat Ahmad? Cuba tanya soalan. Ahmad tadi dah tanya puan. Lagi sekali Ahmad tanya. Saya nak sebut. Kalau tak, saya tanya Ahmad. Nak saya tanya Ahmad ke? Okey. Lagi. Satu saya tinggi nak tanya. Mama boleh rambut panjang ke? Boleh lah puan, kita orang dah bukan sekolah menengah. Anak saya dekat ATP tu tak boleh. Kat sini kena pendek. Dia kena kemas. Tapi sini panjang.
Mungkin universiti sini boleh pandang kot. Sini kena pendek. Dia kena kemas point. Lepas tu depends lah. Kalau kantoi lah. Kalau tak kantoi, tak apa lah, selamat lah. Betul. Macam Ahmad kan. Kemas lah tu Ahmad tu. Sebab dekat rumah dia Okay, kemas. lagi soalan. Apa risiko kalau kita nak mulakan perniagaan? Dalam pengalaman Puan lah. Risiko pertama. Risiko dia satu je. Risiko dia dah tentulah takut kerugian kan. You buat bisnes satu je. Ada dua istilah. Rugi, untung. Kalau you tak rugi, you akan untung. Kalau you tak untung, rugi. You tak ada kata separuh-separuh, tak ada. Buat 6 bulan. Kalau rasa untung, continue. Ada keuntungan, continue. Kalau buat dalam masa 6 bulan, tak ada langsung keuntungan, memang you kena exit. Itu bisnes. Itu yang risiko yang paling besar lah. Yang lain-lain tu rasa macam inilah yang paling penting ataupun yang paling orang takut itulah. Kalau kita dah jebak, kita dah keluarkan modal, kita buat bisnes 6 bulan. Ada keuntungan tak? Ada. Okey, boleh proceed. Okay, buat macam tak ada. Keluar, exit, buat benda lain, bisnes lain. Macam saya tak ada buat bisnes ni, tak boleh lah. Try buat bisnes makan, tak jadi. Buat bisnes beauty, tak jadi. Saya tak ada. Saya terus buat bisnes ni, dia terus betul. Dia tak ada kata tak jadi bisnes ni, nak buat yang masakan lah pula. Tak ada macam tu. Tapi banyak orang try and error. Okay. Tu je Ahmad perhati Ahmad. Jadi saya nak tanya Ahmad boleh tak? Boleh. Ahmad cita-cita apa? Cita-cita Sebenarnya dalam kos logistik ni dari dulu lagi nak mat, dari lepas SPM. Okay. So kira capai lah. Tapi tak tahu lah kalau itu dapat ke tak. Okay. Kalau dapat lah cita-cita tu. Bagus. Ada tak antara 6 orang common ni yang nak jadi usahawan? Tak berani Mestilah ada. Ada? Siapa tu? Mestilah ada. Saya nak buka Hairul, logistik ni. Hairul Ya, saya nak buka company ni. Bagus Hairul. Ingat yang kerja bawa orang. Saya nak kena jadi bos. Itu yang saya nak dengar. Lepas tu, Hairul dari mana? Saya dah sanggup. Kan, baru muda-muda you ada tanam penat kerja dengan orang ni. Memang penat. Lepas tu Penat itu kerja satu orang. itu satu penat dan penat kena marah. Betul? Kita buat tak betul, kita buat betul, lepas tu dia nak menang. Kena marah. Tetap kena marah sebab you bukan bos. Sekarang ni alang-alang Hairul jadi bos terus. Ya, betul tu. Tak ada manager, tak ada bos terus. Tak payah buang masa. Terus jadi bos. Betul. Timba ilmu banyak-banyak. Orang nak cakap apa ke, susah ke. Sebenarnya saya awal dulu, kita jangan 10 tahun lepas kan. Saya lah bos, saya lah pekerja, saya lah tukang sapu, saya lah cuci toilet. Kena macam tu, Khairul. Kalau you rasa aku nak first saya tak bisnes, akulah bos, aku tak nak cuci toilet, tangga, aku tak nak sapu, you tak boleh sukses. Sebab kita kena letak diri kata aku boleh semua A to Z. Kalau tak ada tukang sapu, aku boleh sapu. Tak ada tukang cuci, aku boleh. Baru kalau pekerja kita stop, kita boleh buat benda tu. Kita tak ego. Jangan ingat, aku bos. Aku ke ingat nak cuci tandai? Oh, sorry. Tak boleh tu bisnes kita. Tak ada hampa, tak apa. Aku boleh cuci toilet. Contoh, kalau ada macam tu, you boleh pergi jauh. Saya nak bagi tahu anak 3 baru saya mampu pakai kereta. Anak saya 6 orang kan. Anak 3 baru mampu pakai kereta. Beli kereta apa yang kecil sekali tu. Nazar Sutra. Kecil je kereta tu. Tu first kereta saya. Sampailah saya naik. Beli sikit Wajar. Beli Alphard anak 6. Sekarang saya pakai Harrier. Maksudnya saya bukan daripada orang yang senang. Jadi kita boleh usaha. Macam tu kita susah nak jatuh. Tapi kalau setengah kan datuk-datuk dia kahwin dengan datin ni kan. Datin ni punya spa, datin ni dia bagi duit set up bisnes. Macam tu dia mudah nak jatuh sebab dia dalaman dia tu tak kuat.
Macam saya tak kisah kalau kata saya pekerja saya tak ada contohnya lah kan. Saya boleh je basuh bilik air, saya boleh je mop lantai. Sebab kita masa awal tu memang benda tu semua kita buat. Okay, Khairul boleh? Semangat. InsyaAllah. Yang lain tu pun boleh. Kalau tak dapat kerja dengan kerajaan, tak kisah. Kan, boleh hidupnya. Tambah hampa lelaki, lagi senang cari duit. Kan? Saya suka tengok anak-anak muda macam ni. Contoh saya bagi contoh anak saya kan. Anak saya ada 2 je anak lelaki. First perempuan, 2 perempuan, 3 perempuan. Anak nombor 4 lelaki yang sekarang ni pensyarah dekat Politeknik Balik Pulau. Tahu, dia bidang IT tau. Bila cuti semester, saya heran. Kejap-kejap ada orang datang nak jumpa dia. Kejap ada datang jumpa dia bagi benda kan, bagi alat benda. Saya cakap, buat apa tu Aziz? Dia kata ni Aziz buat repair game apa tu panggil? PS5. Kan? Dia ambil repair benda tu. Orang datang hantar kat rumah. RM50. Kan? Ada je. Jadi maksudnya, apa tahu? Maksudnya skill. Padahal dia ambil bidang IT tak belajar repair-repair tu. PS5. Rasa saya tak belajar. Kan? Tapi dia mencari. Jadi saya nak you all pun macam tu. Kan? Apa yang ni? Tapi kalau pada saya, kalau boleh orang kata apa, diri ni jangan kata sekarang ni ambil apa, logistik kan? Betul. Kan? Logistik tu sebagai orang kata apa, platform you nak jadi sebagai mahasiswa. Tapi di samping tu, you cari lagi apa yang you minat lagi. Tahu? Bukan senang sekarang ni, you all grad nanti sangat-sangat mencabar. Sedangkan sekarang ni graduan pun mencabar, tambah lagi time you are grad, lagi mencabar. So, anda kena kental lagi. Okay? Senang je nak cari duit kalau lelaki ni. Buatlah katalah nak repair macam tadi ke, macam Khairul kata ni. Ada je cara nak cari duit. Jangan kemahuan. You duduk dekat circle. Selalu tengok baca yang Irfan Hairi buat apa. Dia smart. Saya suka baca dia. Macam mana dia boleh pergi duduk dekat Dubai tu kan. Hampa baca kisah dia. Baru hampa ada semangat kan ni. Boleh lah. Aku lagi boleh pada dia. Macam tu. Okay, boleh? Boleh. Semangat. Boleh. Habis dah Okay, good luck. Saya doakan semua anda sukses, berjaya dunia akhirat, jadi jutawan dermawan dunia akhirat. Amin. Okay. Amin. Terima kasih Puan Hajar Surani Assalamualaikum. sudi meluangkan masa untuk sesi Sama. interview petang ni. Terima kasih juga Cik Amirul. Muhammad ni ada 2. Yang tu tahu Muhammad Firdaus. Yang bawah tu tak nampak. Yang tu Aiman, Ahmad, Hairul. Terima kasih juga. Ya. So, good luck untuk anda. So, selamat berjuang untuk masa depan yang cerah. Terima kasih. Amin. Ingat duduk sama. Ingat pesanan saya duduk di kalangan circle yang betul. Okay, bye. Assalamualaikum. Salam. Salam. Terima kasih. Salam. Terima kasih. Nyentot.